Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Nahwu Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa la ja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sayyidis salihin fi darain amin ila anqal fi'l mudhari'u al-mabni. Okay, jadi kita dah sampai kepada fa'il mudhari'. Kita mula bismillah. Jadi al-fa'lul mudhari'u huwa ma ashbaha al-isma bi ahadi hurufina itu. Okay, jadi fa'il mudhari' ialah ma sesuatu ma minal af'al, iaitu daripada fa'il yang ashbaha serupa isim bi ahadi dengan ahadi salah satu daripada huruf na'i itu, ataupun nama lain huruf na'i itu ialah huruful mudhara'ah, huruf yang menunjukkan dia tu fa'il mudhari'. Okey, kemudian zamanu dia masuk pada topik masa fa'il mudhari'. Qala katsirun minan nahwiyyina innal fa'il mudhari'a bi'ammatin yadullu 'ala az-zaman al-hadiri wa az-zaman al-mustaqbali. Telah berkata oleh kebanyakan daripada ulama nahwu, sesungguhnya fa'il mudhari' bi'ammatin secara keseluruhannya yadullu menunjukkan ke atas masa yang telah masa hadir, iaitu masa sekarang. Ataupun kita boleh juga guna perkataan al-hal. Hal menunjukkan masa sekarang juga. Okay. Wa zaman mustaqbali, dan masa yang akan datang. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Okay, jadi fa'il mudhari' yang ada dalam ayat Quran ini merujuk kepada dua masa, iaitu yu'minun kat sini yang sekarang, dan juga boleh dia tertumpu kepada makna mustaqbal juga. Okey, mustaqbal, masa akan datang. Jadi yu'minun, mereka yang beriman kan, yang waktu sekarang, dan mereka yang beriman pada masa akan datang pun, yang di mana mereka ini tergolong dalam alladzina. Okey, kemudian wa yatakhallasu lil hali fi mawdi'a minha iqtiranuhu bil lami. Okey, jadi yatakhallas kat sini dengan maksud terlepas. Kenapa dia kata yatakhallasu, terlepas? Kerana fa'il mudhari' dia ada dua makna, iaitu hal dengan mustaqbal. Okey, apabila dia kata yatakhallasu lil hali, maksudnya terlepas daripada dua makna, tertumpu kepada makna yang satu, iaitu hal. So kesimpulannya kita terjemah ringkas, tertumpu lah, lagi mudah. Kalau nak terjemah terlepas nanti mungkin agak payah nak faham. Alright, jadi wa yatakhallasu, tertumpu fa'il mudhari' tersebut lil hali, untuk masa sekarang, fi mawadi'a, pada tempat-tempat minha, salah satu daripada kembali pada mawadi'. Iqtiranuhu, mengiringi hu mudhari' tersebut bil lami, dengan lam. Okay, kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Alright, jadi syahid kita ataupun kita punya point kat sini ialah lam. Alright, apabila masuk je lam, bermakna ayat Quran ini tertumpu kepada mereka yang pada masa sekarang. Okay, innahum, sungguhnya mereka, la yaquluna, berkata oleh mereka yang sekarang, munkaran, kemungkaran, minal qawli wa zura. Okay, kemudian wa ajaza ibn Malikin an yurada al-istiqbalu bil makruni biha wastadalla biqaulihi ta'ala wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Okay, jadi mengharuskan oleh Ibnu Malik rahimahullah. Jadi dia mengharuskan ayurada, dimaksudkan daripada fa'il mudhari' tersebut al-istiqbalu, makna istiqbal. Jadi maksudnya biasanya lam dia akan menunjukkan mudhari' itu kepada hal, tapi Ibnu Malik menyatakan boleh juga dia refer kepada makna istiqbal, sekalipun makrun disertai dengan ha ni dia masukkan lam lah, bil lam. Wastadalla, dia membuat bukti, dalil oleh Ibnu Malik biqaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa inna rabbaka, sungguhnya Tuhan kamu, la yahkumu bainahum, yahkum, menghukum,
di kalangan mereka pada hari kiamat. Jadi yaumul qiyamati, hari kiamat belum berlaku lagi. Alright. Jadi sekalipun masuk lam, yahkum ni dia tidak merujuk kepada waktu hal, waktu sekarang. Kerana apa? Kerana hukum Allah Ta'ala, hisab Allah Ta'ala tu belum berlaku lagi. Kiamat belum berlaku lagi. Okay. Habis. Kemudian, wa yatakhallasu lil istiqbali, tertumpu fi'il mudhari' tersebut untuk makna istiqbal, masa akan datang fi mawadhi'a minha, pada mawadhi'a minha. Kenapa saya baca mawadhi'a? Kerana mawadhi'a ni salah satu daripada ismul ladzi lan sarif yang tak boleh baris tanwin dan baris kasrah. Dalam kategori mana? Sigha muntaha jumu'. Alright. Sigha muntaha jumu', wazan mafa'il. Okay, itu sebab sedikit. Yatakhallasu, tertumpu fi'il mudhari' tu untuk makna istiqbal pada tempat-tempat berikut. Minha salah satunya, beberapa tempat, iqtiranuhu bi ahadi harfai tanfisi. Okay, jadi makna tanfis dekat sini ialah tawsi'. Okay. Tanfis dengan maksud tawsi', yang di mana dia tu makna dia memperluaskan. Maksud memperluaskan, maksudnya dia, kalau saya baca maksud dia ialah dia mentakhirkan fa'il tersebut, takhiru fa'ili ila makna istiqbal. Maksudnya dia tidak menyempitkan, memperluaskan, iaitu tidak menyempitkan fa'il tersebut pada makna hal. Tidak. Itulah maksudnya. Okay, cumanya kesimpulannya tanfis ni dengan maksud takhir, melewati. Alright. Ataupun kita nak terjemah tanfis ni dengan maksud tawsi', memperluaskan. Huruf tawsi'. Kesimpulannya tanfis ialah huruf yang menunjukkan masa akan datang. Itu lagi mudah lah. Right, sebab huruf tanfis ialah sin dengan saufa, yang di mana mereka tu makna taswif. Taswif mendatangkan makna akan datang. Okay, taswif. Taswif daripada saufa tu kan. Alright. Kemudian kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Okay, jadi syawahid kita dekat sini ialah fasa, sin tersebut ialah huruf tanfis. Jadi dia kata ada dua huruf tanfis, iaitu yang pertama sin, satu lagi dia sebut tu saufa tu. Okay. Wa qawlihi ta'ala fa'amma man a'tiya kitabuhu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Okay. Jadi apabila masuk je dua huruf tanfis, salah satu daripada dua huruf tanfis tersebut dalam fi'il mudhari', alright, dia akan tertumpu kepada makna istiqbal. Jadi syawahid kita dalam ayat Quran ni adalah saufa yuhasabu hisaban yasira. Alright. Wa minha, sebahagian daripada kembali pada mawadhi'. Okay, jadi ini yang pertama. Okay, jadi yang kedua, iqtiranuhu, menyertai ataupun mengiringi mudhari' tersebut bi adawati syarti, dengan adawat syarat, selain daripada ghairi lau, selain lau. Okay, jadi adawat syarat ni ada banyak lah. Nanti dia tunjuk contoh dia satu persatu. Okay, pilih warna lain. Dia kata kama fi qawli ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna allaha ma'al mu'minina. Okay, jadi syawahid kita dekat sini ialah in. Jadi in ialah adawat syarat. Tastaftihu faqad ja'akum, in tantahu, ni kedua.
Okay. Jadi untuk contoh yang pertama ni banyaknya in lah. Okay. So tastaftihu, tantahu dengan ta'udu, apabila masuk je fi'il mudhari' ataupun fi'il mudhari' tu disertai, diiringi dengan adawat syarat, iaitu yang pertama contohnya in. Jadi fi'il mudhari' tu tertumpu kepada istiqbal. Okay, jadi ini kategori yang kedua. Alright. Kemudian wa minha sebahagian daripada minha kembali pada mawadhi' lah. Okay. Iqtiranuhu bi ihdai nunaini taw muakkidataini. Nunaini muakkidataini. Okay. Kama fi qawlihi ta'ala kalla la yumbazanna fil hutamah. Okay, wa qawlihi ta'ala kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyati. Alright. Jadi syawahid kita dekat sini ialah nun. Okay. Bila masuk je nun, dia merujuk kepada fa'il mustaqbal lah. Refer kepada mustaqbal, makna istiqbal. Jadi mana dia punya nun taukid dekat contoh kedua? Nun taukid contoh kedua ialah lanasfa'an. Lanasfa'an, sekalipun dalam Quran dia tulis macam ni, lanasfa'an. Okay. Tapi sebenarnya di reality yang sepatutnya ialah kalau kita tulis yang ikut kaedah nahwu, lanasfa'an. Ini dia, lanasfa'an. Okay, jadi inilah dia nun taukid. Cumanya yang nun taukid kat sini dinamakan nun taukid khafifah. Okay, nun taukid khafifah iaitu nun taukid yang ringan, yang di mana kita mudah untuk sebut. Kalau nun taukid yang lagi satu, thaqilah, ialah contoh yang pertama itu, la yumbazanna, iaitu ada syaddah, dia berat untuk disebut. Okay, jadi ini yang keberapa ni? Ketiga lah kan. Kita pilih warna hijau. Okay, so ini iktiran satu, iktiran ni dua, minha yang ni tiga. Kemudian minha yang keempat, kembali pada mawadhi'. Alright. Dia kata iktiranuhu binasibin, binasibin nahwi an walan idhan wa kai fi ihda halataiha kama fi qawlihi ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Okay, jadi sebahagian daripada mawadhi' yang menunjukkan fa'il mudhari' itu tertumpu kepada fa'il mustaqbal, masa akan datang, ialah ini yang keempat lah. Okay, itu iqtiran, dia menyertai ataupun mengiringi oleh fi'il mudhari' tersebut dengan nawasib. Lan idzan kai fi ihda, pada salah satu halataiha. Saya tak pasti masuk halataiha ni, mungkin dia refer kepada hal dengan istiqbal, tapi wallahu a'lam. Kita fokus kepada contoh dia, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Okay, jadi masuk menunjukkan masa mustaqbal. Wa qawlihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Peace. Alright. Wa minha, sebahagian daripadanya, iaitu sebahagian daripada mawadhi' yang dimana menunjukkan fa'il mudhari' itu makna istiqbal, iqtiranuhu bi adati taraji, menyertai ataupun mengiringi fa'il mudhari' tersebut bi adati, dengan adat taraji. Taraji dengan maksud pengharapan. Okay. Kama fi qawlihi, tengok contoh dia. Wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarhan la'alli. Itu dia. Ni dia. La'alla ialah dia harfu ataupun ada tu taraji. Okay. Ablul asbaba. Okay, jadi bermaksud ablu kat sini tertumpu pada makna istiqbal. Wa minha, sebahagian daripada mawadhi' lagi. Okay, yang ini kelima.
iqtiranuhu bilaw masdariyati kama fi qoulihi ta'ala waddu law tudhinu fayudhinun. Okay, masuk law. Minha sebagainya. Nombor 6, iqtida'uhu talaba fi'li wa dhalika fil amri. Okay, jadi dia kata menuntut oleh fi'il mudhari'. So keadaan mana lagi fi'il mudhari' itu memberi makna istiqbal, iaitu di mana fi'il mudhari' ketika itu menuntut makna tu dia iqtida, menuntut hu kembali pada mudhari', talaba tuntutan fa'il, maksudnya dia memberi makna perintah lah, wadzalika fil amri, dan demikian itu pada makna perintah lah, kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Okay, jadi apabila fa'il yunfiq kat sini dia fa'il mudhari' kat sini dia ada makna perintah. Okay, dia ada makna amar ataupun dia ada makna tolak, meminta untuk membuat sesuatu perkara. Hendaklah. Okay, disebab apa dia ada makna tolak tu? Iaitu disebabkan ada huruf tolak, iaitu li. Lam, la ada makna lam lil li apa tu? Lamul amar. Okay, lam yang menunjukkan makna perintah. Okay, wan nahya. Okay, ialah nahyi. Maksudnya talaba menuntut larangan, ataupun nahya lah, iqtida'uhu nahya, menuntut. Nahya lagi tepat. Nahya maf'ulun bi kepada iqtida' tadi. Okay, maktuf. Alright, nahya kama fi qoulihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Okay, jadi syawahid kita dekat sini ialah la yaskhar. Bila kata la yaskhar, sekalipun yaskhar tersebut fi'il mudhari', jadi apabila masuk je la makna nahi, okay, dia ada makna nahi, menunjukkan bahawasanya fi'il mudhari' itu makna istiqbal. Apalagi wa talaba wa du'a, dan fi'il mudhari' juga menuntut. Okay, jadi pertama dia menuntut makna perbuatan, maksudnya amar. Kemudian yang kedua, dia fi'il mudhari' tersebut menuntut nahi. Yang ketiga, fi'il mudhari' juga menuntut doa. Okay, kama memberi makna doa, kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi la tu'akhizna ialah dia merujuk kepada makna doa. Okay, sebab ada Rabbana kan. Alright. Okay, jadi kita ketahuilah bahawasanya tu'akhizna merujuk kepada makna istiqbal. Okay, wa tahdid wa tamanni wa nahwi dhalika. Okay, jadi ada juga banyak makna yang lain. Tahdid, tamanni, pengharapan ataupun angan, wa nahwi dhalika, dan seumpama demikian itu. Tahdid dengan maksud desak. Okay, habis. Jadi ini semua untuk tertumpu kepada makna istiqbal. Kemudian kita fokus kepada yang sarif. Dia kata yang sarifu ilal madhi fi mawadi'a minha. Okay, jadi fi'il mudhari' sekalipun dia ada makna hal dengan istiqbal, dia boleh juga keadaan yang di mana dia berubah kepada makna madhi, makna yang telah lalu. Jadi wa yang sarifu ilal madhi fi mawadi'a minha, salah satunya ialah minha, ha kembali pada mawadi', iza iqtarana bilam au lamma. Okay, jadi dia apabila fi'il mudhari' tersebut mengiringi lam dengan lamma. Okay, kama fi qoulihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Okay, jadi
Syawahid kat sini ialah lam. Dengan maksud yang kedua-dua ni, apabila masuk je fi'il mudhari', dia akan beri makna belum. Okay, belum ataupun tidak berlaku lagi. Okay. Habis. Kemudian walamma. Alright, so lamma yadkhuli. Jadi fi'il mudhari', kedua-dua fi'il mudhari' yang dekat sini tu'minu dengan yadkhul, dia merujuk kepada makna telah lalu. Wa minha, sebahagiannya lagi. Jadi ini yang kedua. Pertama, minha sebahagian daripada mawadhi' idza qatarana bilau syartiyati wa bi'iz. Okay, kama fi qoulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Okay, jadi dimasukkan kat sini syawahid kita ialah lau yu'akhidhu. Okay. Kemudian wa qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala juga, istaqul lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha. Okay, jadi iz dengan law menjadikan fi'il mudhari' tersebut makna madhi. Wa minha, yang ketiga, sebahagian daripada mawadhi' iaitu atfuhu alal madhi, dia ataf kepada fi'il madhi. Okay, kama fi qoulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, alam tara innallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu muhdara. Maksudnya dia bukan ataf kepada madhi, dia ataf kepada fi'il yang sebelum dia tu, ma'tuf alaih dia tu ada makna madhi. Okay, kat mana tu? Iaitu ni dia, alam. Bila lam masuk dekat kejap, silap betul lah tadi. Maksudnya apabila minha sebahagian daripada mawadhi' tersebut, atafnya fi'il mudhari' tersebut atas fi'il madhi. Okay, kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu muhdaratan. Okay, jadi fa kat sini dia ataf kepada anzala. Okay, jadi anzala dia datang dalam bentuk fi'il madhi. Okay, bila datang fi'il dia ataf, bila fi'il mudhari' tersebut dia ataf kepada madhi, maka tusbihu kat sini dengan makna madhi. Okay, habis. Jadi fa asbahat, jadi dimasukkan dekat tusbihu ni asbahat, yang telah jadi. Kemudian kita sambung kepada mawadhi'u bina'ihi wa harakatu bina'ihi. Okay, jadi kita dah habis pasal zaman, masa fi'il mudhari'. Kemudian tempat bina'ihi wa harakatu bina'ihi. Okay, maksudnya tempat dia mabni dan juga baris mabni dia apa. Okay, yubna al-fa'il al-mudhari'u idza lahiqathu nunu tawkid mubasharati usnida ataupun mubasharatu lakut nunu tawkidi mudhaf ilaih mubasharatu kepada nun usnida ila nunil inasi au usnida. Okay, wa yubna fi halatin ukhra inda ba'di nuhati wa fi ma'ada dhalika yu'rabu. Okay, jadi fi'il mudhari' dimabnikan apabila lahiqat, mengiringi. Okay, jadi macam seperti pengajian sebelumnya saya terangkan, lahiqat maksudnya mengiringi, maksudnya ikut di belakang. Okay,
Jadi lahiqat mengiringi hu akan fi'il mudhari' oleh siapa? Nun taukid mubasyarati secara langsung. Ataupun usnida ataupun disandarkan ataupun asnada boleh juga bersandar oleh fi'il mudhari' tersebut ila kepada nun inas. Nun inas ni nun yang refer kepada dhamir hunna ataupun antunna. Okay. Wa yubna, dan dimabnikan juga fi halatin ukhra pada keadaan-keadaan yang lain selain daripada nun taukid ini ataupun nun niswa inda di sisi sebahagian ulama nahwu. Wa fi ma ada zalika, pada selain daripada demikian itu, maksud selain daripada dia ada nun taukid, nun inas ataupun halat zalika, demikian itu yu'rabu, dia tu mu'rab. Okay, kita baca sikit pasal tentang fa'il mudhari' mabni, iaitu kita baca al-mudhari'u al-mabniyu ma'nunai tawkidi. Okay, jadi fa'il mudhari' mabni bersama dua nun taukid. Kenapa dia kata dua? Kerana nun taukid ada dua, iaitu sakilah dengan khafifah. Sakilah yang berbaris syaddah, khafifah dengan baris sukun. Okay. Yubna fi'lul mudhari'u ala fathi idza lahiqathu nunu tawkidil mubasyarati wa yakunu tawkiduhu biha wajiban idza kana mudhari'u musbatan mustaqbalan waqi'an fi jawabi qasamin ghairi mafsulin min lamil qasami bifasilin. Okay, dia ada detail Jadi yubna dimabnikan fi'il mudhari' ke atas baris fathah. Alright. Idza lahiqat, apabila mengiringi hu akannya fi'il mudhari' nunu oleh nun taukid mubasyaratu yang secara langsung, wa yakunu, dan adalah taukiduhu, taukidnya itulah fi'il mudhari' tersebut biha dengan nun taukid yang ni wajiban, secara wajib, iza, apabila kana adalah fi'il mudhari' tersebut musbatan, dia musbat. Bila musbat maksudnya fi'il tersebut tak ada makna nafi lah. Mustaqbalan, dia refer kepada makna mustaqbal. Waqi'an, berlaku. Fi, pada jawabi qasamin, jawab qasam, jawab sumpah. Ghairi, tanpa mafsulin, dipisahkan daripada lam qasam tersebut bifasilin, dengan satu fasa sekalipun. Okay, maksudnya ada berapa syarat ni? Satu, fi'il musbit mustaqbal, waqi'an fi jawabi qasami, lepas tu tidak ada fasil, ghairu mafsul. Okay, jadi bila cukup empat syarat tersebut, maka taukid tu dikategorikan wajiban. Okay. Kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Okay, jadi kita tengok syarat dia. Alright, yang pertama, fi'il tersebut mestilah musbat. Maksudnya dia tak ada nafi. Okay, jadi ada mustaqbalan, refer kepada mustaqbal. Alright, lepas tu waqi'an, dia berlaku selepas qasam, iaitu tallahi dengan makna qasam. Bila sumpah, dia mesti ada jawab sumpah dia, dan aku akan menguatkan. Okay, lepas tu ghaira, tidak terpisah lam qasam dia, iaitu ni dia, lam yang ni ialah lam qasam. Alright, ketika inilah menunjukkan taukid dia dikategorikan taukidun wajiban. Alright, habis. Lepas tu qira'atu jumhuril qurra'i wa tallahi bitai wa qira'a wa qira'a Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa billahi. Okay, bil ba'i bi wahidatin min asfala lah.
sebab dia apa? Mamnu bin Saraf. Okey. Jadi kebanyakan jumhur qurra dia baca dengan ta, iaitu ta yang ni lah, tallahi. Tapi Mu'adz bin Jabal dia baca dengan ba radhiyallahu anhu kan. Ba biwahidatin dengan titik satu di bawah. Okey, di sebelah bawah. Alright, wa qad qila innal ba'a hiyal aslu walakin ta'a fiha ziyadatu makna wa huwa ta'ajjub. Okey, qila ada sebahagian pendapat dia menyatakan sesungguhnya ba qasam tersebut dia ialah asal. So yang sepatutnya ba lah. Tapi tetapi ta tersebut fiha pada ayat tersebut kan. Ziyadah tu dia memberi makna tambahan, iaitu apa? Dia memberi makna ta'ajub. Okay, saya rasa setakat tu saja semaqala wa qad ijtama'atin nunani wallahu ta'ala alam. Wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.